Bismillah. Cubaan suara 1, 2, 3. Bismillah. Cubaan, testing. Boleh ke? Okey? Boleh Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Okey, kita teruskan. Ya, soalan apa tadi? Tentang rokok. Jadi orang yang merokok ternyata bukanlah orang yang salih. Bagaimana Allah Ta'ala punya dalam merawat orang yang memerlukan secara kerohanian. Sebab dari segi rohani saja dia dah tak soleh kan. Jadi kadar ataupun kadar kemujaraban, kemustajaban doanya itu boleh dipertikaikan. Okey. Allahu a'lam bissawab. Boleh. Bolehkah mengamalkan bacaan-bacaan atau kaedah-kaedah ruqyah yang dapat ilham dan mimpi? Macam mana? Sekali lagi. Bolehkah mengamalkan bacaan-bacaan atau kaedah ruqyah yang dapat Oh. ilham? Bolehkah mengamalkan bacaan ruqyah yang diilhamkan daripada mimpi? Dia mimpi. Satu malam tu dia tidur kan. Lepas tu dia mimpi. Orang tu mimpi dia jumpa saya. Saya pun ajar dia, wahai si fulan, kau nak ubat orang ni, kau baca ayat ni. Okay, jawapan saya ialah, kalau ayat tersebut daripada Quran ataupun doa ataupun tidak menyalahi Quran dan sunnah, tak mengapa. Boleh jadi itu adalah busyra, kabar gembira daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Khusus untuk dia. Khusus untuk orang tu. Okay? Kalau tak bertentangan. Kalau bertentangan, kalau dia bertentangan macam, ni benda baru kan. Contohnya zikir ni macam zikir baru. Lepas tu disuruh mengedarkannya pula ataupun disuruh disebarkan pula. Tak boleh. Seolah-olah menambah syariat dalam agama Islam. Kau selepas salat fardu kau baca zikir ni. Tak boleh. Sebab zikir tauqif. Sudah berhenti. Maksudnya dah ada garis panduan dalam sunnah. Tak boleh tambah-tambah dah. Okey? Allahu a'lam bissawab. Pernah dulu perawat nyatakan berapa pedang dan barang lama yang disimpan dalam rumah menjadi pendamping dan perlu dikeluarkan dari rumah. Okey. Jawapan saya ada benarnya. Sebab kalau pedang dan parang ataupun keris lama memang ada diseru dengan penjaga. Itu memang ada. Okey. Kalau saya akan ruqyah. Kita ruqyah ni sama seperti konsep kita ruqyah kepada buhul sihir. Kita jumpa buhul sihir, kita ruqyah. Ruqyah ni bukan sebab kita percaya benda tu berkuasa. Tidak. Ruqyah ni kita invoke Allah SWT punya pertolongan. Allah kata apa? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Allah yang perintahkan kita berlindung dengan dia, Tuhan waktu subuh, daripada antaranya kejahatan peniup-peniup buhul sihir. Siapa suruh kita ruqyah? Allah suruh kita ruqyah. Tapi dia suruh berta'awuz. Ta'awuz tu lah ruqyah. Astagfirullahalazim. Dia tak faham lagi apa maksud ruqyah. Ruqyah lah ta'awuz. Kalau saya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ruqyah lah tu. Itulah ruqyah. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lammah. Ruqyah ke tu? Ruqyah lah tu. Itulah ruqyah. Ruqyah ni ta'awuzat, Al-Quran, doa, takbir, tahlil, tahmid, tasbih, apa sahaja yang ada kalamullah. Dan saya dah sentuh benda ni ketika daurah ruqyah dulu. Apa dia ruqyah? Apa konsep ruqyah? Hatta kalau orang tu sebut Allahu Akbar, ruqyah ke tak? Ruqyah lah tu. Astaghfirullahalazim. Tak faham juga. Jadi ada orang petikai kan, dia kata, Ustaz percaya keris ni ada power ke? Tak. Saya tak percaya kita ada power. Kita ruqyah untuk menghapuskan ataupun kita membatalkan sihir. Ibtalus sihr.
namanya. Membatalkan sihir yang sudah dikenakan pada benda tu. Contoh, konsep saya nak ajar macam mana tukang sihir ataupun orang-orang yang menyeru pedang. Kata ni keris. Okay, keris. Saya nak jadikan keris ni power. Ni ikut kefahaman orang dululah. Yang mengamalkan apa segala keris-keris sakti ni kan. Dia pun upacarakan, dia pakai apa kemenyan lah apalah. Dan dia akan baca jampi serapah. Dia baca jampi serapah. Dia baca lah bla 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 bla. Dalam jampi tu dia menyeru. Dia menyeru siapa? Jin lah. Yang dikatakan sebagai penunggu ataupun pendamping. Dia seru nama jin ni, dia seru nama jin tu. Dan jin tu pun datang. Dan senantiasalah bersama selagi mana di mana ada keris tu, di situlah dia ada. Faham tak? Dia sama dengan konsep macam sihir. Sama konsep. Itulah sihir. Itulah sihir. Nak cakap apa lagi? Itulah sihir. Ya? Magic. Itulah sihir. Jadi, bila kita jumpa barang tu, bukan barang tu yang ada masalah. It's just iron. Dia cuma besi. Okay? Ia cuma kayu ataupun ia cuma besi, senjata. Masalahnya ialah pada apa? Pada syaitan yang mendampinginya. Syaitan yang bersama-sama dengan benda tu. Yang mana itu yang mengganggu manusia. Yang menyakiti manusia. Yang menyesatkan manusia. Okay? Jadi kita minta Allah Ta'ala dengan cara ruqyah, ta'awuz, dengan berta'awuz pada Allah, membaca dengan berwasilah, bertawassul dengan kalamullah, bertawassul dengan kalamullah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna daripada kejahatan makhluk dan sebagainya. Kita hapuskan sihir. Kita baca, kita rendam dalam air ke, kita bakar dengan api ke apa ke, tak kisahlah. Untuk memusnahkan pengaruh sihir, jampi serapah, segala jin setan yang berdamping ataupun yang mengikuti benda tu. Itu saja. Lepas tu Ustaz, keris tu cantik, simpan. Saya antara peminat keris. Saya minat keris, saya suka. Ya, tapi kita kena bersih. Maksudnya bersih daripada benda-benda khurafat tu dululah. Ruqyahkan dulu. Sebab kalau tidak, sihir tu sentiasa ada. Faham maksud saya? Sihir tu akan sentiasa ada. Sebab konsepnya gini tau. Kalau kita, apa dalil? Dalilnya ialah pada surah Al-Jin ayat 6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Mereka di kalangan manusia itu, lelaki di kalangan manusia itu, ada yang meminta perlindungan daripada jin. Ada manusia yang meminta perlindungan daripada lelaki di kalangan jin. Tapi mereka hanya menambahkan dosa, kerosakan sahaja. Sebab itulah orang buat keris. Samalah konsepnya surah 6, ayat 6 surah Al-Jin. Mereka baca mentera untuk minta perlindungan daripada penunggu-penunggu, daripada jin-jin yang kononnya menjadi pendamping, khadam kepada keris tadi ataupun senjata itu tadi. Okay? Jadi jin ini yang kita nak berlindung dengan Allah daripadanya. Allahu a'lam bishawab. Okay. Gambar-gambar tulisan khat yang memiliki pengaruh sihir dan adakah gambar-gambar tulisan khat memiliki pengaruh sihir dan pendamping, terutama khat yang menyerupai wafat? Saya rasa itu bukan tulisan khat. Yang dimaksudkan itu ialah apa ni, rumus. Rumus ni maksudnya simbol kan? Simbol macam ada nombor dalam tu, betul tak? Dia ada petak-petak, ada nombor ataupun ada huruf-huruf Arab, alif, bata lah. Dia tengok sekali imbas macam Iqra kan, macam Muqaddam kan. Alif, bata, sa, jim. Bukan. Dia bukan huruf, dia bukan Iqra. Dia bukan untuk mengaji. Itulah tangkal. Itu adalah azimat. Okey? Saya dah sebut benda ni dalam ruqyah pasal daurah pasal ruqyah kot. Ke pasal apa itu hari? Saya dah tunjukkan tentang gambar-gambar kan, gambar-gambar raja-raja tu kan. Yang itu memang tangkal lah, sebut tangkal. So kena hapuskan. Mesti dihapuskan dengan cara membakarnya ataupun dengan cara meruqyahnya, dihapuskan, dilarutkan dalam air sampai dia hancur ataupun dibakar sampai dia jadi abu, ya. Di dalam daurah pertama yang Ustaz bawa buku ada macam satu buku. Ya. Yes. Yang dia ajar kat dalam.
buat. Dia ilmu tu datang daripada sufi. Geng-geng sufi yang suka banyak benda-benda macam tu. Mereka buat benda-benda macam tu dan mereka kata ini adalah wafak, ini adalah azimat yang dibolehkan. Tapi hakikatnya itu adalah, kata guru saya, kod rahsia untuk memanggil makhluk dimensi keempat. Maksudnya macam untuk, sebenarnya itulah menyeru jin. Menyeru jin datang ke rumah ialah dengan menggantung segala tangkal-tangkal ni. Adakah benar pernyataan sebaik-baik jin adalah sejahat-jahat manusia? Soalan popular dan saya dah jawab berkali-kali, tidak. Tidak betul. Sekali-kali tidak betul. Kenapa? Dah saya sebutkan tadi, jin kata wa anna minnas salihuna wa minna duna zalik kunna tara'iqa qidada. Bahkan saya katakan jin, kalau jin itu soleh, dia lebih soleh daripada manusia. Sebab apa? Kata Syekh Muhammad bin Ali Asy-Shinqiti hafizahullah ta'ala ketika mentafsirkan surah Al-Jin ayat pertama, cuba kau tengok, dia kata surah Al-Jin surah yang 72 ikut tertib mushaf. Surah sebelum dia surah Nuh surah ke-71 ikut tertib mushaf. Surah Nuh, kaum Nuh, Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. 950 tahun. Yang menerima dakwahnya cuma tak sampai 10 orang. Tak sampai 10 orang. Jin. Surah ke-72. Selepas surah Nuh, surah Jin. Ayat pertama. Jin dengar Nabi baca Quran. Mereka kata apa? Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Jin dengar bacaan Quran sekali itu, mereka terus kata ayat Quran ini menakjubkan, ia membimbing kami ke jalan kebenaran, maka kami beriman dengan Tuhan kami dan kami tidak akan mensyirikkannya dengan sesuatu pun. Siapa lagi baik? Manusia ke jin? Manusia, kau panggil lah berdakwah, kau panggil lah rumah ke rumah ke, ikut style tabligh ke, ceramah di TV ke, ceramah di masjid ke, gitu juga. Pengalaman dengan jin ni, saya tengok jin ni lagi senang didakwah. Jadi tidak ada, tak betul. Sebaik-baik jin sejahat manusia, tidak betul, tidak betul. Allahu'alam. Okey. Kita equal. Kita dengan jin ni sebenarnya equal. Kita sama-sama mukallaf. Yang buat soleh masuk syurga, buat jahat masuk neraka. Sama, equal. Ya. Ustaz, penggunaan herba-herba kayu, kemuning, daun sirih, sebagainya dicari ada manfaat yang baik. Lalu diruqyah diguna dalam perubatan rohani dan jasmani. Saya kata tadi lah, kalau herba-herba tu dari segi pengalaman, tajribah, ya, pengalaman, contohlah guna makan sirih tu macam ada manfaat kesihatan. Allahuakbar, saya tak tahu. Ini kena tanya dengan pengamal-pengamal lah kata, ataupun saintis ke, mardi ke apa ke. Betul ke sirih ni bagus untuk kesihatan? Betul ke kayu kemening ni bagus untuk kesihatan? Kalau betul bagus dari segi kesihatan, tafaddal. Saya kata, tafaddal. Macam Tok Ali. Kan? Kacik Fatimah. Betul ke berkhasiat? Saintis kata pun, mardi kata, betul. Silakan. Tapi kalau tidak, macam mana kita tahu ia berkhasiat? Itu tanda soalannya lah. Ya? Kalau tidak ada unsur-unsur khurafat, tidak ada unsur-unsur kata kepercayaan akidah yang dikaitkan dengan bahan-bahan ini, maka silakan. Jika dari segi pengalaman, macam saya kata daun melong tadi kan, orang asli guna daun melong untuk merawat patah. Saya tanya pada anak murid saya yang belajar dengan bomoh orang asli itu, saya tanya dia, ada tak jampi serapah? Dia tak ada jampi serapah. Bahkan saya tanya pada bomoh tok batin orang asli itu, apa jampi dia? Dia kata, buat apa nak jampi? Memang itulah ubatnya. Jadi dia semata-mata menggunakan daun. Tak ada guna jampi serapah. Jadi
Boleh pakai? Boleh. Macam saya katakan tadi, Islam tidak menafikan apa-apa kaedah perubatan yang mujarrabah. Mujarrabah, yang mujarrab. Kalau dalam satu kaum, contohnya kaum orang asli, dia pakai ubat ni, kayu-kayu ni, sembuh. Teruskanlah, tak masalah. Kan? Tapi kalau ada unsur syirik, pemujaan, guna tangkal, guna sihir, itu yang tak boleh. Okey, teruskan. Dalam garis panduan perbomohan tertulis, sumpah tidak dibolehkan semasa perbomohan. Hanya ikrar saja yang boleh digunakan mengikut hukum syarak. Boleh Ustaz jelaskan apa yang dimaksudkan dengan sumpah dan ikrar? Sumpah ikrar. Ini garis panduan perbomohan. Mungkin dia merujuk pada KKM ke? Yang saya tahu garis panduan amalan perubatan Islam 2011 oleh badan biro ke badan bahagian perubatan komplementari dan tradisional bawah Kementerian Kesihatan Malaysia KKM tahun 2011. Itu saya dah baca, itu saya tahu. Tapi yang garis panduan perbomohan ni saya tak arif, saya tak tengok. Tapi sumpah ni Allahu alam, dalam konteks perbomohan ni dia macam apa, kasam, macam sumpah. Allahu alam, saya tak pastilah. Saya tak tahulah. Saya tak pastilah. Merujuk pada apa? Saya tak pasti. Kalau mungkin boleh bagi penjelasan sikit apa contoh sumpah apa dia pakai tu. Ikrar saja yang boleh digunakan mengikut hukum syarak. Ikrar. Sahaja aku macam tu. Merujuk pada apa? Tak pasti. Bahawasanya saya bomoh Sufri dengan ini berikrar dan berjanji macam tu. Itu dah merujuk pada Kalau ikrar kedoktoran tu ada. Dia panggil Hippocrates Oath. Di kalangan doktor-doktor ni ada ikrar tu, tapi bomohnya saya tak pasti. Ikrar pemutus saka. Pemutus saka. Ada perawat Islam yang pakai benda tu. Tahu. Itu ikrar pemutus saka itu saya tahu. Tak adalah. Dia tengok komen. Okey. Pasal ikrar ni, saya tak pernah tengok depan mata saya macam mana dia buat dah. Tapi dalam perubatan Islam memang ada Syekh Wahid Abdul Salam Bali, dia ada ajar pasal ikrar ni. Tapi ikrar ni kepada jin. Jin yang merasuk manusia dan dia nak keluar daripada tubuh orang tu, dan kita suruh dia berikrar. Kita suruh dia berikrar untuk tidak lagi kembali kepada tubuh pesakit tersebut. Itu memang ada. Itu bagi saya mungkin boleh diperbahaskan lagi. Tapi bagi saya lah, pandangan peribadi saya, sebenarnya benda tu dia tak perlu. Tapi kalau dibuat, apa hukumnya, maka itu menjadi tanda soal lah. Tapi Syekh Wahid Assalam Bali ada ajar kaedah ni dalam buku dia, iaitu dia suruh jin berikrar bahawasanya aku wallahi wabillahi watallahi berikrar dengan nama Allah, aku tak akan kembali lagi merasuk orang ni dan sebagainya. Tetapi apa yang saya belajar seterusnya, saya dapati bahawa ikrar pemutus saka ataupun ikrar untuk mengusir jin ini adalah kaedah perbomohan. Ia adalah kaedah perbomohan. Jadi saya sedikit skeptikal. Saya ingat kalau saya ada peluang untuk bermuzakarah ataupun untuk bertanya soalan kepada Syekh Wahid, mungkin saya boleh utarakan benda ni. Sebab ia memang ada. Baru saya teringat sekarang ni. Yes, memang ada ikrar itu tersebut. Tapi ikrar tersebut adalah ikrar perbomohan. Dia ilmu perbomohan sebenarnya. Tidak selesa. Lepas saya tahu pasal benda tu, saya share pada sahabat-sahabat saya, perawat-perawat Islam, jangan pakai kaedah ikrar. Tak boleh pakai lagi dah. Sebab dia adalah amalan perbomohan. So kita tak nak tasyabuh lah. Kalau kita pakai, maka tasyabuh.
kita menyerupai amalan mereka. Ya. Allahu a'lam bishawab. Apakah ruqyah syar'iyah termasuk perkara tauqifiyah? Tauqifiyah. Tauqifiyah. Ruqyah syar'iyah, saya sebut dalam buku saya, ruqyah syar'iyah daripada neraca Al-Quran dan Sunnah. Yang menjadi tauqifiyah ialah ayat Quran ataupun doa maksur yang kita baca. Itu tak boleh ubah. Tauqif. Contoh, kalau awak baca suratul Fatihah, kena baca surah Al-Fatihah dalam bahasa Arab. Dalam bentuk yang sebenar, sempurna. Jangan duk campur aduk. Sebab ada orang, dia guna jampi, guna Quran juga. Tapi dia baca campur-campur. Alhamdulillah. Dia campur-campur. Dia ada tambahan-tambahan huruf. Itu yang tak boleh. Jadi tauqifiyah, yes. Dari segi ayat Quran, doa-doa yang maksur, memang tauqif. Tapi ada juga dibenarkan, dibolehkan menggunakan doa ataupun zikir yang tidak maksur tapi tidak bertentangan dengan syarak. Ya, kembali kepada 3 syarat utama ruqyah. Kita dah ajar sebelum ni. Okey, menggunakan kalamullah, nama Allah, sifat Allah dalam bahasa Arab yang jelas ataupun dalam bahasa yang difahami dan diiktikadkan bukan ruqyah itu yang menyembuhkan tetapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Fadal. Tapi yang lain-lain nak pakai ayat apa untuk rawat penyakit apa tu tak ada tauqifi. Maksud saya ialah tidak ada ketetapan. Nabi tak pernah ajar, oh sakit kepala kau baca doa ni ataupun kau baca ayat ni. Sakit dada kau baca ayat ni. Sakit kaki kau baca ayat ni. Tak ada. Itu tak ada. Tidak ada ketentuan, tidak ada ketetapan itu. Ia bergantung kepada keperluan dan kemunasabahan. Kita rasa ayat apa yang munasabah? Kau sakit kepala apa yang munasabah baca tak apalah. Aku baca Al-Fatihah je lah. Lepas tu aku baca Al-Fatihah, lepas tu aku baca ayat 3 kul je. 3 kul ni sebab dia umum, dia awam. Kita berlindung dengan Allah Ta'ala daripada segala makhluk dan sebagainya. Okey? Kita baca tu. Tak apalah. Tapi jangan kita, kalau sakit kepala, mesti baca ayat ni. Itu tak ada. Okey? Bismillah. Ada perawat nyatakan dibolehkan bertanya kepada jin untuk sesuatu kaedah rawatan. Bagaimana tidak melanggar syariat? Banyak soalan. Okey, tak apa. Saya treat ni sebagai soalan terakhir sebelum kita sambung. Kita akan sambung sikit lepas ni. Baik. Hukum bertanya soalan kepada jin ataupun hukum ketika berdialog dengan jin, saya ringkaskan. Ada 2 keadaan. Yang pertama, tidak boleh bertanya kepada jin tentang hal ehwal masa depan. Itu tak boleh. Seperti mana yang sering dilakukan oleh seorang yang bernama Ben Halimah. Saya sebut nama dia sebab dia famous. YouTube video dia beratus-ratus ribu orang tengok. Ben Halimah buat apa? Dia panggil jin masuk dalam badan pesakit, dalam badan perempuan yang memang dah lemah, yang memang iman, tak tahulah iman dia lemah, spiritual dia lemah. Dia panggil jin masuk dalam badan perempuan tu dengan cara apa? Dia salah gunakan ayat Quran. Surah Al-Baqarah, aina ma takunu ya'ti bikumullahi jami'a. Aina ma takunu ya'ti bikumullahi jami'a. Dia baca ulang-ulang kali dengan niat memanggil jin sekitar tempat tu masuk dalam badan perempuan. Lepas tu dia pun berdialog. Dia tanya, do you know about COVID-19 in Malaysia? Oh ya. Ada tengok video tu. Dia apa nama tadi? Dia berdialog, dia bertanya pasal kes COVID dengan jin. Ataupun contoh-contoh lain dia pernah tanya pasal Dajjal. Now, do you know where is Dajjal? Bila Dajjal akan keluar? Bila jadi berlaku benda ni? Itu sama dengan bomoh. Itulah yang dukun yang bomoh buat. Mereka berdialog dengan jin dengan cara menurun. Menurun untuk tahu masa depan. Ataupun menurun untuk tahu kaedah rawatan. Itulah menurun. Tanya jin, apa kaedah rawatan penyakit ni? Itulah menurun. Cara bomoh, cara dukun. Apa dukun dan bomoh buat? Mereka akan menurun. Sama ada jin tu masuk dalam tubuh mereka sendiri atau masuk dalam tubuh orang lain untuk mendapatkan jawapan. Okey.
Orang ni sakit apa? Awak tahu tak ubat dia? Kau ambil lah bunga ni sekian-sekian, kau ambil air ni sekian-sekian, kau buat macam-macam. Apa syarat-syarat dia? Apa patang larang dia? Itulah kaedah bomoh. Jadi saya tak faham kenapa ada orang yang mengaku perawat Islam tetapi masih gunakan kaedah begini ataupun yang iktiraf kaedah begini. Bagi saya, inilah uskun, ustaz dukun. Asalnya dukun, tapi rebranding jadi ustaz. Ya, dia rebranding, dia rebrand dirinya jadi ustaz tapi sebenarnya dia dukun. Allahu a'lam bissawab. Tak perlu. Cukuplah Quran dengan sunnah untuk kita. Allah dan Nabi dah ajar. Rasulullah dah ajar cara rawatan, cara macam mana kita nak buat. Prinsip-prinsipnya. Ya, para ulama kita dah tulis macam-macam kitab dah. Kitab Al-Tibun Nabawi, kitab macam-macam. Wiqatul Insan lah, Sarimul Battar lah, apa. Ikutlah apa yang ulama-ulama kita tulis, ajarkan. Tak perlu kaedah-kaedah yang diragukan begini. Okay, so kita tutup tu soalan Q&A. Kita rehat dulu Q&A. Kita sambung sikit insya-Allah. Take 5 dulu.